A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ke Hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini. Sebelum saya perkenalkan ahli panel, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini adalah falasi yang terdapat di dalam media sosial, kesan baik dan buruk dalam masyarakat. Okey. Pada era globalisasi ini, teknologi maklumat dan komunikasi semakin berkembang dengan adanya pelbagai aplikasi berasaskan internet. Media baru ini bukan hanya perpustakaan maklumat untuk memudahkan pengedaran maklumat kepada khalayak global, malah lebih daripada itu. Media ini juga merupakan alat yang berpengaruh bagi aktiviti komunikasi. Tambahan pula, dengan teknologi Web 2.0, bentuk pengguna internet telah berubah dan banyak yang boleh dilakukan dengan media baharu. Ini sehingga Lebington 2009 menyebutnya sebagai New Media. Lebih baharu daripada media baharu yang menunjukkan perbezaan berbanding media baharu klasik seperti email dan laman web. Media ini bukan hanya alat bagi kemudahan pengedaran, pengarkiban dan berasaskan teks, tetapi kini menjadi alat bagi media sosial yang berkeupayaan bagi menyampaikan kandungan media dan menyediakan kemudahan interaksi antara pembaca dengan penulis. Baiklah, sebelum forum dimulakan, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya selaku moderator pada hari ini. Nama yang diberi Amir Daniel bin Saidi, nombor matrik I22105989. Seterusnya, saya akan perkenalkan empat ahli panel yang iaitu ahli panel pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ahli panel pertama iaitu Khairul Basir bin Khairuddin. Nombor matrik I22106001. Ahli panel yang kedua, Ahmad Syakir bin Muhammad Nasir. Nombor matrik I22106060. Ahli panel ketiga, Ahmad Sabirin bin Saleh. Nombor matrik I22206066. Dan ahli panel yang terakhir iaitu Muhammad Alif Aiman bin Syafi'i. Nombor matrik I22105974. Usai salam perkenalan dari semua ahli panel keempat-empat, kita pada topik forum falasi yang terdapat di dalam media sosial, kesan baik dan buruk dalam masyarakat. Saya akan menanyakan pada ahli panel pertama iaitu Khairul Basir bin Khairuddin. Soalan yang akan ditanyakan adalah, apakah definisi falasi dan media sosial? Okay, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita memasuki ke dalam yang lebih lanjut lagi, kita haruslah memahami apakah ini dimaksudkan sebagai falasi. Falasi adalah suatu hujah yang lemah atau tidak boleh diterima atau berlaku disebabkan oleh sangkaan yang tidak benar terhadap persekitaran kita. Itu adalah definisi falasi. Dan kita juga masuk kepada definisi media sosial. Media sosial adalah media online yang digunakan sebagai interaksi sosial, iaitu menggunakan teknologi berasaskan web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih ahli panel pertama, Khairul Basir bin Khairuddin, dengan penjelasan yang jelas. Seterusnya, kita pergi kepada ahli panel kedua iaitu Ahmad Syakir bin Muhammad Nasir. Dengan soalannya adalah, apakah kebaikan media sosial terhadap masyarakat kini? Okey, terima kasih kepada moderator. Saya akan menerangkan sedikit tentang kesan baik media sosial ni kepada masyarakat. Okey, secara umumnya
tidak dinafikan kebaikan dalam penggunaan media sosial ni dapat dilihat pada masa kini. Segala maklumat dan ilmu hanya perlu dicari pada hujung jari saja pada waktu ini. Okey. Sebagai contoh, media sosial ni ternyata menjadi alat perantaraan terpenting ketika seluruh dunia dilanda pandemik COVID-19, kerana pada waktu itu seluruh masyarakat kerana pada masa itu seluruh pergerakan masyarakat adalah terhad dan semua pengangkutan adalah terjejas pada waktu itu. Okey, jadi dengan media sosial ni kita akan mengetahui akan kewujudan penyebaran COVID-19 ini dan kita dapat mengetahui sedikit sebanyak tentang pergerakan-pergerakan yang akan diberitahu. Okey, yang kedua, salah satu kebaikan media sosial juga kita dapat lihat dengan ada sesetengah syarikat yang mempromosikan produk mereka. Promosi adalah salah satu langkah penting dalam meningkatkan keuntungan dalam perniagaan. Dengan media sosial yang menjadi platform dalam talian untuk memberi maklumat dan melariskan jualan produk. Okey, yang terakhir media sosial adalah media sosial juga memberikan peluang kepada anak-anak muda untuk membina dan menonjolkan bakat secara percuma. Sebagai contoh, mereka dapat membuat video dalam menyanyi, memasak ataupun menghasilkan pelbagai seni dalam media sosial. Setakat itu dulu daripada saya tentang kesan baik dalam media sosial. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih ahli panel yang kedua dengan penjelasannya yang teliti. Seterusnya, kita beralih pada ahli panel yang ketiga, iaitu Ahmad Sabiri bin Saleh. Dengan soalannya, apakah kesan buruk media sosial terhadap masyarakat? Baik, terima kasih moderator. Antara kesan keburukan media sosial terhadap masyarakat adalah yang pertama, penipuan. Penipuan boleh berlaku di mana-mana sahaja, termasuk juga di laman sosial. Pengguna laman sosial mesti bijak dalam mengenal pasti akan kesahihan sesuatu perkara yang terdapat di laman sosial. Pengguna juga jangan cepat percaya dengan orang yang tidak dikenali. Sebagai contoh, penipuan yang terdapat di laman sosial adalah seperti pelaburan haram. Terdapat juga ayat-ayat yang digunakan seperti setiap kali login di Facebook dapat RM100. Memang menarik, tapi begitu mudah nak dapat duit. Apabila disiasat, ia hanyalah sebagai salah satu teknik untuk menarik perhatian pengguna Facebook memasuki skim tersebut. Terdapat juga pengguna yang tertipu akibat terlampau percaya dengan kenalan Facebook yang hanya dikenali di laman sosial. Selain itu, sebagai satu media untuk menyebarkan fitnah, terdapat juga kes di mana laman sosial digunakan sebagai alat untuk menyebarkan fitnah, di mana gambar-gambar yang tidak senonoh mungkin telah diupload tanpa pengetahuan pemilik gambar tersebut dan pelbagai fitnah telah dilemparkan. Pemilik akaun laman sosial seharusnya bijak dalam mengendalikan akaun mereka. Add friends hanya yang dikenali. Kadang-kadang kita lihat beribu jumlah friends, tapi kita kenal ke? Kalau tak kenal, perkongsian maklumat haruslah terhad. Dan yang terakhir, kebocoran maklumat. Ini boleh berlaku sekiranya pemilik akaun laman sosial memberi maklumat sulit tentang syarikat di mana tempat bekerja. Kebocoran maklumat ini boleh memberi kesan negatif kepada syarikat terbabit.
pekerja sesebuah syarikat harus tahu membezakan maklumat yang boleh dikongsi dengan orang ramai dengan maklumat yang tidak boleh dikongsi, dan sekiranya dikongsi boleh memberikan kesan kepada buruk kepada syarikat tersebut. Sekiranya maklumat tersebut diketahui oleh pesaing syarikat terbabit, sekiranya tak tahu nak beza jalan selamat, tidak perlu untuk kongsi maklumat tersebut. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Mantap sekali penjelasan daripada ahli panel ketiga. Seterusnya, kita pergi kepada ahli panel yang terakhir, yang keempat, iaitu Muhammad Alif Aiman bin Syafi'i. Dengan soalannya, apakah jenis falasi yang terdapat di dalam media sosial? Okey, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menyatakan beberapa jenis falasi yang kerap digunakan di dalam media sosial. Yang pertama ialah falasi kereta wagon atau bandwagon falasi pula datang daripada hujah yang cuba menggunakan pandangan majoriti sebagai kebenaran atau penutup perbincangan. Sedangkan pandangan majoriti tidak semestinya mencerminkan fakta atau kebenaran topik tersebut. Dalam situasi ini, pandangan majoriti dianggap benar tanpa mengambil kira kelayakan atau pengetahuan mereka yang dianggap majoriti. Sebagai contohnya, seorang sahabat mengatakan kepada rakannya, "Ahmad, kau masih guna Android yang mudah hang. Bila lagi kau nak rasai pengalaman menggunakan telefon pintar sebenar berjenama Apple yang sah-sah lebih stabil?" Okey, itu adalah sebagai contoh kepada falasi kereta wagon. Yang kedua, falasi generalisasi pantas. Falasi jenis ini merupakan bentuk falasi antara yang paling kerap kita amalkan atau kita jumpai dalam media sosial. Falasi ini lebih dikenali dengan nama pukul rata. Falasi generalisasi dilakukan apabila seseorang itu mengeluarkan hujah bersandarkan kepada justifikasi yang tidak logik dan tidak seimbang. Hujahnya hanya bergantung kepada sumber yang kecil tetapi diaplikasikan kepada skop yang lebih besar. Sebagai contohnya, bulan ni saja dah 3 orang pelajar kita bertukar ke sekolah swasta. Nampak benar kualiti pendidikan sekolah kebangsaan ini amat teruk. Jahanam masa depan Malaysia. Ini pula adalah contoh bagi falasi generalisasi pantas. Okey, setakat itu saja contoh dan jenis falasi yang saya dapat berikan. Terima kasih. Terima kasih ahli panel keempat di atas pengkongsiannya tentang jenis falasi yang terdapat di dalam media sosial. Perbincangan keempat-empat ahli panel itu sebentar tadi mengenai forum falasi yang terdapat di dalam media sosial, kesan baik dan buruk dalam masyarakat dapat diambil oleh semua. Kerana di dalam media sosial terdapat banyak perkara baik yang boleh kita sama-sama diambil sebagai pedoman dan pengajaran. Kesan yang buruk itu pula kita hiasi dengan perbaharui dengan perkara yang positif. Sekian dari saya selaku moderator forum pada hari ini. Segala kelemahan tutur bicara dan tingkah laku saya mohon maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datang dari kelemahan saya sendiri. Saya sudahi majlis forum ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.